Konsortium Rahmah bakal ditubuhkan. E-Seal bantras penyeludupan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Recep Tayyip Erdogan yang dipilih semula sebagai Presiden Turkiye dalam pilihan raya penentu semalam. Menerusi ucapan Twitter, Datuk Seri Anwar menyifatkan Turkiye akan terus memainkan peranan membina sebagai pemain serantau dan global yang penting. Beliau juga berharap kedua-dua negara dapat bekerjasama lebih erat bagi meningkatkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkiye. Erdogan menang tipis dalam pusingan pilihan raya bersejarah yang melanjutkan pemerintahannya selama 2 dekad sehingga 2028. Ke arah penyediaan persekitaran kerja kondusif dan selamat, garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual dilancar. Ia merangkumi 2 pelan yakni program advokasi bagi pencegahan gangguan seksual dan program advokasi bagi kesedaran gangguan seksual. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pelaksanaannya perlu dipergiat khususnya di peringkat majikan. Ini termasuk pemasangan kamera litar tertutup di tempat kerja. Dapat beberapa aduan yang tidak ada pembuktian kerana tidak ada CCTV. Saya bercadangkan agar ada high definition facial recognition CCTV. Ini penting kerana biasanya apabila kes-kes ini dibawa ke mahkamah, yang berlaku ialah pertuduhan itu biarpun ada bukti dan ada saksi, tetapi di hard witness, hard document, hard evidences tidak ada. Beliau berkata demikian semasa melancarkan Jerayawara Advokasi Anti Gangguan Seksual. Hadir bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Konsortium Rahmah bakal ditubuhkan untuk memperkenal lebih banyak inisiatif membantu rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, konsortium itu akan dianggotai semua industri dan tidak terhad kepada sektor makanan sahaja. Saya telah mula memikirkan untuk menubuhkan sebuah konsortium Rahmah untuk kita memikirkan apa lagi inisiatif yang lebih ramah. We are thinking forward to be more rahmah. Apa lagi contribution yang boleh kita adakan. Dan dengan konsortium ini yang dianggotai oleh semua pemain-pemain industri ini, insya-Allah beri masa kami 3 bulan untuk kita dapat melakukan suatu hala tuju rahmah yang lebih rahmah yang akan lebih memberikan manfaat kepada rakyat. Datuk Seri Salahuddin melancarkan menu Rahmah KFC dan Pizza Hut di Ibu Negara. KFC dan Pizza Hut menawarkan 2 jenis hidangan pada harga RM5. Sehingga kini terdapat 3,000 premis berdaftar secara rasmi bagi menjayakan program menu Rahmah. Permohonan banyak syarikat untuk membuka stesen minyak tanpa subsidi di sempadan negara sedang diteliti KPDN. Menurut Datuk Seri Salahuddin, jika menguntungkan dan mematuhi prosedur KPDN, tiada masalah untuk meluluskannya. Kita sedang menerima banyak permintaan untuk membuka stesen minyak tanpa subsidi, khususnya di Kelantan ya. Kelantan dan juga ada juga di sempadan Perlis dan Kedah. Jadi kita sedang teliti dan nampaknya dari segi performance dua syarikat yang ada itu, mereka menjalankan perniagaan dengan agak baik. Jadi kita sedang teliti semua prosedur dan sekiranya dia mematuhi dan juga dari segi marketingnya itu boleh menguntungkan, KPDN tidak ada masalah dan kita akan bantu untuk
untuk stesen minyak tanpa subsidi itu untuk dibuka. Projek rintis kini dilaksanakan di Padang Besar Perlis bertujuan membendung penyelewengan minyak bersubsidi di negeri-negeri bersempadan dengan negeri jiran. Ops Manis 2023 yang dilaksanakan KPDN sejak 22 April lalu di beberapa negeri termasuk Kelantan berjaya menstabilkan kembali bekalan gula di pasaran. Tiada lagi krisis kekurangan bekalan bahan itu direkodkan sejak awal perayaan Aidilfitri yang lalu. Lebih 810 pemeriksaan dilakukan sejak operasi berkenaan dilancarkan. Menurut pengarah KPDN Negeri Azman Ismail, hasil pemantauan mendapati pengedaran bekalan gula sekilogram di negeri ini berjalan lancar. Tiada aduan atau laporan terbaru kekurangan bekalan diterima. Untuk bekalan gula boleh dikatakan sudah pulih sepenuhnya untuk negeri Kelantan. Kita ada pegawai rumah tangga, ada hampir 86 orang yang bergerak setiap hari. Dan kita buat laporan setiap hari untuk Ops Manis ni. Setiap hari kita dapat laporan. Takat ni belum ada lagi lah ada aduan terbaru pasal kekurangan bekalan gula di mana-mana sama ada pemburu atau peluncit. Tiada lagi had pembelian dikenakan selain pengguna boleh mendapatkan bekalan pada harga kawalan yang ditetapkan. Bulan ini ada lah. Banding dengan lepas raya bon ni memang tak ada langsung lah. Kita dah tu dia mari atas. Stok tu pun super asal. Jadi dia tak kurang lah. Gula setakat ni alhamdulillah stok dah boleh ada dah sekarang ni. Tidak macam sebelum ni. Setiap bulan, kira-kira 1.6 juta kilogram gula diperlukan bagi memenuhi keperluan isi rumah penduduk di negeri ini. Ops Manis 2023 bermula dari 22 April dan akan berakhir 30 Jun depan. Sementara itu, bekalan gula di Kedah pula dijangka pulih sepenuhnya bermula 1 Jun ini. Penggilang gula utama di negeri itu iaitu Central Sugars Refinery Sdn Bhd CSR telah memberi jaminan bahawa bekalan gula akan pulih seperti sedia kala awal bulan depan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah, Afendi Rajini Khan menjelaskan isu kekurangan bekalan di negeri itu bukan disebabkan oleh khabar angin atau akan berlaku kenaikan harga gula di pasaran. Ia disebabkan oleh kerja-kerja penambahbaikan di kilang terbabit yang sepatutnya siap pada 17 Mei lalu namun terpaksa dilanjutkan. Ini menyebabkan pengeluaran gula berkurangan daripada kebiasaan 400 metrik tan sehari kepada kira-kira 250 metrik tan sehari. Jabatan Kastam di Raja Malaysia akan memperkenal teknologi e-seal menggantikan seal timah dalam masa terdekat bagi memantau pergerakan logistik kontena dan lori. Langkah itu bagi membendung aktiviti penyeludupan dan meningkatkan keselamatan kargo. Setakat ini, Kastam sedang mengkaji dan menguji keberkesanan e-seal sebelum penggunaannya di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan optimis teknologi tempatan baharu itu juga akan meningkatkan 20% hasil negara. Seal ni kelihatan berkesan. Kalau timah tu dah diguna berpuluh-puluh tahun, siapa nak tahu timah tu dipotong dan ditukar isi, masukkan dadah dan sebagainya. Jadi ia satu teknologi yang terkini yang kita harap boleh membenteras penyeludupan dan menambahkan hasil. Setakat ini, teknologi e-seal telah diguna pakai di 5 negara Afrika Timur. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 akan diumumkan pada 8 Jun ini. KPM memaklumkan calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan SPM dari sekolah masing-masing bermula pukul 10 pagi. Bagi calon persendirian, keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar peperiksaan.
Bagaimanapun, calon sekolah dan persendirian juga boleh membuat semakan keputusan peperiksaan masing-masing secara dalam talian menerusi pautan myresultspm.moi.gov.my untuk mendapatkan slip keputusan mulai pukul 10 pagi 8 Jun sehingga 6 petang 14 Jun. Keputusan peperiksaan juga boleh diperoleh menerusi sistem pesanan ringkas SMS. Bilangan ketua isi Rumah Miskin Tegar turun lebih 6,000 dalam tempoh 6 bulan dan 2 kementerian akan selesaikan isu lambakan siswazah perguruan. Itu antara 10 usaha dan pembaharuan yang dibawa Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Saya setuju sangat dengan kebanyakan tuntutan pekerja bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mahu pelaburan, kita mahu majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mahu nasib pekerja dibela dengan baik. Bersua kembali. Malaysia terus komited dalam usaha memastikan kemampanan sektor agrokomoditi negara. Tegas timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof, usaha ini perlu dipamerkan ke mata dunia bagi menentang tuduhan melulu terhadap sektor agrokomoditi tempatan. Berucap pada Majlis Makan Tengah Hari bersama Diaspora Malaysia di Belgium, Datuk Seri Fadilah berkata sebagai negara pengeluar dan perdagangan, Kuala Lumpur tentunya bimbang mengenai pelaksanaan peraturan anti penebangan hutan EUDR. Justru beliau berharap Diaspora Malaysia bukan sahaja di Brussels, malah seluruh dunia menjadi duta bagi mempromosikan dan berkongsi maklumat yang tepat mengenai produk agri-komoditi tempatan. Perkara ini penting memandangkan Malaysia telah mematuhi semua amalan baik yang setimpal dengan piawaian antarabangsa. The UN SDGs remain the utmost priority for Malaysia. We have embarked on sustainability initiatives including national certification schemes such as the Malaysian Sustainable Palm Oil or MSPO, certification scheme, Malaysian Timber Certification Scheme MTCS and Sustainable Forest Management SMS practices with a view to facilitating access into the EU single market. Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC yang terdiri daripada dua negara pengeluar terbesar komoditi itu iaitu Malaysia dan Indonesia bertegas pelaksanaan EUDR memberi impak langsung kepada operasi dan perniagaan industri minyak sawit. Justru organisasi itu akan membincangkan kebimbangan peraturan EUDR bersama pimpinan tertinggi EU di Brussels esok.
Pasaran EU merupakan 4.9% daripada jumlah eksport Malaysia. Ini bersamaan 1.47 juta tan minyak sawit. Satu angka yang tentunya besar. Berikutan itu, EUDR boleh dianggap sebagai halangan dagangan yang memberi impak langsung kepada operasi serta perniagaan jangka panjang. Laporan Farahia Zubir bersama juru kamera Wan Ahmad Rasuki dari Brussels untuk Berita RTM. Kerajaan belum bercadang menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi negara tahun ini susulan penyusutan mata wang ringgit 2 minggu kebelakangan ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagaimanapun memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan mata wang tempatan itu. Kita akan terus memantau, tapi setakat ini tidak ada sebarang keperluan kerana we have to see, seperti yang saya sebut tadi, ini banyak berkaitan dengan debt ceiling di US dan debt ceiling tu perlu diselesaikan dalam tempoh seminggu ni. Jadi we hope that issue is resolved in US and then this volatility subsides lah. When it subsides, ringgit normalize balik dan hopefully. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada kerajaan akan menyemak semula unjuran keluaran dalam negara kasar dengan perkembangan terkini yang menyaksikan penyusutan mata wang tempatan. Tahun ini kerajaan mengunjurkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 4 hingga 5%.